Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan, Masya Allah. Masya Allah. Sudah mulai datang. Masya Allah. 11 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad Nubli, Muhammad Mukhtar, Nur Hisham Al-Syahidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Jamil, I am ZKB, muda, Masya Allah. Waalaikumsalam Jeff. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sentiasa mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, kita berada di dalam majlis. Yang pertama sekali, kita niat untuk amalkan dan kita sampaikan. Kita niat untuk amalkan dan kita sampaikan. Dengan itu kita tekan butang share. Kita tekan butang share supaya apa? Dengan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Dan kita hadirkan fadilat-fadilatnya, iaitu kita duduk di dalam majlis dengan iman dan ihtisab. Dengan iman dan ihtisab, kita meyakini bahawa ini adalah amalan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan baginda SAW. Dan kita hadirkan fadilat-fadilatnya untuk kita menghasilkan ihtisab, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan ganjaran yang besar di dalam amalan yang kita lakukan, iman dan ihtisab. Dan majlis kita adalah majlis para malaikat. Kita dikerumuni oleh para malaikat hingga ke langit sana. Masya Allah. Sebenarnya tuan-tuan yang mulia, kita diselubungi oleh malaikat. Rahmat diturunkan ke atas kita. Sakinah akan menjelubungi kita. Masya Allah. Dengan itu kita hadirkan ke semua fadilat-fadilat tersebut ialah untuk menghasilkan kualiti dan nilai sesuatu amalan kebaikan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Alhamdulillah, kita berada di muka surat yang dalam muka surat yang keberapa, iaitu Qadariyah adalah majusi bagi umat ini, ya. Qadariyah adalah majusi bagi umat ini. Bukan 102 hadisnya, tapi hadisnya ke 107 bracket 29. Tu kebelakangan tu. Siapa yang kata 102 tu? 102 semalam. Ya, kita berada di dalam hadis yang ke 107, muka surat 353, hadis yang ke 107 bracket 29, iaitu hadis yang ke 29 di dalam bab yang ketiga pada Kitabul Iman, iaitu bab beriman dengan qadar. Bab beriman dengan qadar. Masya Allah. Khair. Qadariyah, iaitu salah satu fahaman di dalam mazhab kita
kita ada mazhab juga dalam akidah, kita ada mazhab. Ini pahaman Qadariyah. Kenapa Qadariyah itu dikatakan majusi bagi umat ni? Disamakan, ditashbihkan sebagai majusi kepada umat ini. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوا وإن ماتوا فلا تشهدوهم رواه أحمد وأبو داود. Sayyidina Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan Qadariyah digolongkan sebagai majusi umat ini. Jika mereka sakit, janganlah kamu menziarahinya. Jika mereka mati, janganlah kamu menyaksikannya, iaitu menghadiri jenazahnya. Menyaksikan di sini maksudnya menghadiri ke atas jenazahnya. Maknanya sembahyang jenazah ke sebagainya lah. Ziarah mayat ke sembahyang ziarah. Jadi syahidah tadi di sini menyaksikan, maksudnya menghadiri solat jenazah untuknya. Penerangan. Kenapa Qadariyah itu dikatakan majusi bagi umat ni? Kenapa Nabi mengatakan Qadariyah ini bagi umat ini? Jadi adakah perumpamaan ini keseluruhannya atau perumpamaan ini sebahagian? Kebanyakan tashbih, maksudnya perumpamaan ataupun perbandingan ini dari sudut perkara-perkara yang tertentu. Orang menyusi, dia menyembah dua Tuhan, dua Khalik, dua pencipta. Maknanya majusi ni penyembah api. Jadi mereka ni menyembah api dan mereka ada dua Khalik, iaitu dua Khalik pencipta. Pertama, Khaliqul Khair, iaitu Tuhan yang mencipta kebaikan. Kedua, Khaliqul Syarr, Tuhan yang mencipta kejahatan. Pencipta kebaikan, bagi Tuhan yang mencipta baik ni, bagi orang Farsi, bagi orang-orang Majusi, dia kata nama dia Yazdan. Nama dia apa dia? Yazdan, Tuhan yang mencipta kebaikan. Dan pencipta keburukan Ahirman, iaitu Ahirman. Dua Tuhan, dia ada Tuhan pencipta kebaikan, Tuhan yang kebaikan, Tuhan yang mencipta keburukan. Ahirman. Jadi Qadariyah ini mengatakan dua Tuhan juga. Satu, Allah Ta'ala tadi ialah Khalik kepada insan, mencipta insan, dan Khalik kepada insan, dan insan itu Khalik kepada af'alnya. Dua Khalik, iaitu Khalikul insan, iaitu Allah, dan Khalikul a'mal ialah insan. Jadi insan itu yang mencipta segala kehidupan dia. Maksudnya kehidupan insan tadi tidak termasuk di dalam takdir yang telah kita jelaskan tadi. Maka dia disamakan dari sudut tersebut. Apabila dua hak diziarahi, maksudnya menziarahi orang sakit. Nanti kita akan belajar jilid keempat, Kitabul Janaiz, bab pengurusan jenazah. Dimulakan dengan hadis-hadis iaitu menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit. Dimulakan dengan menziarahi orang sakit. Jadi hak diziarahi ketika sakit dan hak disaksikan, iaitu hak dihadiri ketika kematian, adalah dua hak besar terhadap orang Islam. Nabi kata hak kita ialah untuk kita menziarahi orang sakit, dan untuk menyaksikan di sini maksudnya menghadiri. Saksi itu maksudnya hadirlah di tempat kejadian, iaitu tempat kematian tadi. Dua hak ini juga telah dilarang, maka hak yang lain juga dilarang. Jadi bila dah dua benda besar ni dah disekat, maka hak-hak lain, tuntutan-tuntutan lain juga dilarang. Jika puak ini dianggap sebagai kafir, jikalah pegangan mereka dan mereka itu dianggap sebagai kafir, maka larangan tadi ialah larangan yang sebenar. Maksudnya jangan pergi terus. Dianggap sebagai orang fasik, iaitu dianggap sebagai orang fasik,
maka larangan itu ialah satu ancaman. Maksudnya jangan pergilah perkara-perkara ini, jangan pergi dan jangan beri sokongan kepada mereka. Jangan bersama pengikut Qadariyah. Jangan bersama. Tadi dikatakan Qadariyah ni Majusi, dan jangan bersama dengan pengikut Qadariyah. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tujalisu ahlal qadari wa la tufatihuhum. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu duduk bersama pengikut Qadariyah dan jangan kamu menjadikan mereka sebagai hakim, iaitu sebagai pemimpin untuk membuat keputusan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Larangan untuk duduk ialah dalam keadaan tiada niat untuk melakukan islah pada mereka. Jadi kenapa konsep kita mendampingi mereka? Larangan secara terang supaya kita tidak boleh menghampiri dan duduk. Tapi kadang-kadang larangan itu dia dalam bentuk syarat, dia dalam berbentuk. Jadi bukan sebab larangan tu tak boleh pergi terus, larangan tu bersyarat. Larangan tadi disebabkan bersyarat. Duduk dalam majlis tersebut. Jika kita duduk dalam majlis tersebut, maka kita mudah terpengaruh dengan mereka tadi, dengan sebab amalan mereka. Maka larangan tu jangan pergi. Tapi kalau kita niat, kita mendampingi mereka, dan dengan sebab mendampingi mereka tadi, kita nak menarik mereka kepada Islam, maka dibenarkan. Dibenarkan. Walaupun secara ibaratun nas, secara lafaznya, larangan tersebut. Jadi bukan bermaksud kalau kita pergi, maka kita juga orang engkar. Tidak, dengan sebab bersyarat. Larangan tadi atas dasar bersyarat. Kalaulah larangan untuk duduk, larangan kita bersama. Duduk ni maknanya kita bersama dengan ketiadaan niat. Dengan kita tak ada niat pun untuk memalingkan mereka kembali atau untuk menarik mereka kembali kepada agama. Satu ketika, Tuan Guru kami, Syekh Jamshid rahimahullah, apabila adanya ijtima' di Gilgit. Gilgit ni satu kawasan lah di utara Pakistan. Di Gilgit ni satu kawasan utara Pakistan. Jadi Pakistan ni akan adakan ijtima'. Maka ni dengarlah, kalau orang gini ni saya kata nanti jangan tanya dulu, saya nak terangkan kan. Kecuali Ustaz tak terang, jadi tu boleh tanya. Jadi dia ni akan adakan ijtima'. Bila ada ijtima', Maulana setiap kali datang ijtima' tahunan di Gilgit lah, satu kawasan pergunungan di sana. Ada orang tinggal di sana, dan dia ada satu ketua Syiah. Ketua Syiah lah. Syiah ni maksudnya, dalam ketua Syiah ni ialah dia adalah daripada golongan Syiah, dan orang menganggap dia kafir. Syiah ni kan, ulama-ulama Pakistan mengatakan akidah mereka dah terkeluar daripada Islam. Tapi Maulana, ustaz kami Maulana ni, dia pergi jumpa selalu satu orang ketua Syiah di Gilgit. Setiap kali ada ijtima' tahunan, maka dia akan pergi ziarah. Dia akan pergi. Dan bila Maulana sampai, satu hari Maulana kata dia sampai awal dan dia nak pergi ziarah juga. Maka dia tunggu rakan seusaha di sana. Orang dakwah panggil karkun lah. Nama dia master apa tahu, guru, teacher, guru. Nama apa saya terlupa lah. Lepas tu dia akan bawa Maulana untuk jumpa dengan ketua Syiah tadi. Dan karkun ni, rakan usaha ni yang bawa Maulana ni adalah anak murid kepada Syiah tadi. Syiah ni guru jugalah. Dia guru, dia jadi ketua Syiah. Maka setiap kali datang, pergi ziarah, tanya khabar apa segalilah. Jadi satu hari
Mi'raj nama dia. Mi'raj nama Karkun tadi, Mi'raj. Jadi dia kata datang lewat. Jadi Maulana tunggu dah, janji dah appointment nak jumpa dengan ketua Syiah tadi. Dah ada appointment dah, datang lewat. Jadi Maulana terpaksa pergi jalan kaki. Tak dekat dah daripada tempat tinggal Maulana tadi. Maulana jalan kaki. Jadi bila Mi'raj datang nak ambil Maulana, Maulana dah keluar daripada tempat penginapan dia tadi, terus kepada ketua Syiah yang nak dijumpai pada waktu yang telah di-appointmentkan tadi. Jadi bila sampai, jadi dia tengok, oh Maulana tak ada. Dia pun terus kejar Maulana untuk mendapati Maulana supaya dapat sampai kepada rumah tadi. Sebab nak pergi pun, pergi dengan orang tempatan yang mengenali lah. Walaupun Maulana selalu dah pergi, tiap-tiap tahun dah pergi. Jadi tapi pergi juga dengan orang tempatan. Sebab tu kalau kita nak berjumpa dengan satu-satu kaum yang besar, kita mesti bawa orang yang dikenali. Kita mesti bawa orang dikenali sebagai satu kepercayaan. Sebagai satu kepercayaan di situ. Begitu. Jadi jadi selepas tu dia pergi sampai dia serentak di rumah tadi. Mi'raj tu sampai serentak di rumah tu dengan Maulana. Tapi datang berasingan lah. Datang berasingan. Bila datang berasingan, maka sampai sekali lepas bincang apa semua. Dan bila bincang ni dengan perkara tersebut, InsyaAllah line clear InsyaAllah mintanya clear lah. Sebab ni di kampung, walaupun ada wifi, tapi Ustaz tengok Ustaz punya video okey hari ni. Semalam tu ada kelabu asap sikit. Okey, bila sampai tu lama kelamaan, jadi Syiah tadi tanya Maulana. Tanya orang yang selalu bawa tadilah Master Mi'raj tadi. Dia kata, kenapa pendakwah selalu jumpa aku? Kenapa orang Sunni selalu jumpa aku? Sedangkan mereka tahu aku ketua Syiah. Kenapa dia selalu jumpa aku? Kenapa dia selalu jumpa aku? Dia selalu datang jumpa aku. Dah orang tahu dah, semua seluruh Pakistan dah heboh dah. Syiah ni akidah dia tak betul, bukan Islam. Begitu. Jadi kenapa dia jumpa aku? Sebab apa dia jumpa? Dan Maulana dah terang dah kepada Mi'raj kenapa dia jumpa. Maka Mi'raj kata, Tuan, dia cakap, kita menganggap dia masih lagi, di Malaysia kita menganggap Syiah tu masih lagi Islam. Supaya kita dapat membanteras mereka dan supaya dapat kita menarik kembali kepada jalan yang benar. Jadi dia kata, apa tujuan Maulana datang? Tujuan Maulana datang, adakah Syiah sembahyang? Dia kata, semua Syiah sembahyang. Ketua dia kata, tak semua Syiah sembahyang. Tujuan dia datang, dia nak bawa orang-orang Syiah ni. Itulah tujuan dia, nak mendekatkan. Nak mendekat, Masya Allah, nak mendekatkan perkara ini kepada Islam. Dia kata, adakah orang Syiah ni semua sembahyang, semua taat perintah Allah untuk buat perkara-perkara yang baik? Tak ada, dia kata. Itulah maksud Maulana tadi datang. Supaya apa? Supaya perkara amalan-amalan baik ini dilakukan oleh kesemua kita. Dia pun terkesan lah daripada tu. Dia kata, mereka ni masih lagi menganggap aku ni dalam bersama dengan mereka. Mereka menganggap aku ni bersama dengan mereka. Maksudnya, mereka ni bukan memencilkan diri teruslah. Maknanya masih menganggap Syiah ni masih lagi berada dalam Islam. Walaupun mengatakan sedemikian sebab kita nak orang tadi kepada jalan yang benar, supaya mereka kembali kepada jalan dan mereka mengikuti jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Nabi SAW, kan saya telah jelaskan dahulu, Nabi menyolat jenazahkan ke atas ketua munafik. So compare ni, cerita sekarang, cerita dulu, cerita hadis. So saya suka macam tu. Jadi Nabi SAW
telah didatangi oleh anak ketua munafik Madinah, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua munafik di Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketua munafik dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi didatangi anak ketua munafik tadi. Dan beliau adalah seorang Muslim yang sejati. Telah datang kepada sebab seorang anak, dia mesti bermuamalah baik dengan bapanya. Walaupun bapanya seorang kafir. Walaupun bapanya seorang kafir, itu adalah hukum ke atas anak tadi bermuamalah baik dengan bapanya. Apa dia kata? Pergilah jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beritahu pada dia, bila aku mati nanti, aku nak supaya jenazah aku dikafankan dengan jubah Muhammad, dan aku nak Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolat jenazah ke atas aku. Okey. Maka bila Abdullah bin Ubay meninggal, maka anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul telah datang kepada Nabi untuk membuat permohonan tadi. Maka Nabi telah memberi jubahnya untuk dipakai kepada si munafik tadi. Jubah Nabi. Dan saya telah jelaskan dahulu kenapa Nabi bagi jubah, kerana nak membalas ihsan. Iaitu ketua munafik tadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni telah memberi baju kepada pakcik Nabi Abbas sewaktu dia ditawan, iaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ditawan semasa peperangan Badar. Oleh kerana pakaian dia tak sempurna, tak cukup, maka Abdullah bin Ubay bin Salul telah memberi jubahnya, telah melakukan kebaikan dan ihsan. Dan Nabi melakukan begitu, ulama menjelaskan kenapa Nabi memberi tadi atas dasar apa? Atas dasar nak balas ihsan, kebaikan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk pakcik Nabi sewaktu beliau ditahan sebagai tawanan semasa di Badar. Okey. Maka Nabi bagi supaya apa? Ihsan dia dah dijelaskan dan dibalasi di dunia, dan dia tidak boleh lagi menuntut di akhirat. Dan Nabi menjolak jenazahkan ke atasnya. Dan itu ijtihad Nabi, dan Nabi ditegur selepas itu supaya tidak lagi solat jenazah ke atas. Itu dari kita tengok sudut yang lain lah, dari sudut ijtihad tu, yang mana selepas tu Nabi tak dibenarkan lagi untuk solat jenazah kepada mana-mana munafik. Dalam ijtihad tu khata', dan Allah membetulkan Nabi. Itu tu kita tengok dari sudut ijtihad. Ni kita tengok dari sudut perjumpaan pula. Ikraman lahu, sebagai penghormatan. Boleh tak kita menghormati atau tidak, atau kita menghina? Begitu atas dasar tadi. Si munafik tadi, yang kafir, iaitu munafik i'tiqadi tadi. Munafik tu kafir lah. Abdullah bin Ubay tu selalu dalam hati dia kafir. Orang kafir ni bantuan yang kita tak boleh bagi bantuan pada dia. Maksud bantuan di sini, kita tak boleh menolong dia kerana dia tidak beriman. Kerana tak ada iman, kita tak boleh nak bantu dia, dan kita bagi sesuatu untuk dasar isalus sawab, untuk memberi ganjaran pada dia pun tak boleh, sebab dia tak ada iman. Sebab iman itu asas perkara yang penting. Kalau tak ada iman, kita tak boleh berdoa. Seorang itu tak boleh berdoa kepada ibu bapanya yang mati bukan dalam iman, supaya diampunkan dosa, tak boleh. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim. Banyak cerita ni. So di atas ilah dalil, tuan-tuan kena dengar baik-baik ilah dalil ni. Sebagaimana sebagaimana Sayyidina Ibrahim alaihissalam telah mendoakan ke atas ayahnya yang mati dalam kafir, dan dalam melarang daripada melakukan demikian. Sehingga saya dah jelaskan, tunjukkan bapanya dalam neraka, maka perasaan benci oleh Sayyidina Ibrahim kepada bapanya kerana wajahnya telah ditukar. Benda ni telah saya jelaskan. Saya tengok ulama mengambil dalil satu-satu
nak dijelaskan supaya ada kesinambungan di dalam dalil tersebut. Okey, si munafik tadi dia kafir lah, i'tiqadi itu kafir lah. Jadi i'tiqadi itu kafir, maka orang kafir ni doa daripada Nabi, solat Nabi tak beri manfaat pun pada dia. Tetapi kerana Nabi melakukan demikian, maka ramai di kalangan orang munafik kembali kepada Islam. Mereka-mereka yang pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul ni, ada di kalangan mereka dengan sebab perbuatan Nabi tadi, mereka kembali kepada Islam dan mereka mentaati Islam sepenuhnya. Walaupun ada dari sudut larangan. Sudut larangan itu sebab tu saya kata larangan bersyarat. Larangan tadi bersyarat jika tidak ada niat untuk mengembalikan dan tidak ada niat untuk mengislahkan mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang betul, maka kehadiran itu dilarang. Tetapi jika ada niat untuk menghadiri, mendampingi mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Itu saya kata, untuk itu atas dasar tadi dibolehkan, atas dasar tak menjadi masalah kita pergi menziarahi mereka semasa tak jadi boleh tak kita ziarah kematian orang non-Muslim? Ziarahi mereka tidak menjadi masalah, atas dasar tadilah. Cuma niat itu perlu dijaga. Kita pergi sebaik-baiknya masuk upacara yang terakhir itu tak payah pergilah. Kita pergi bila-bila masa. Kita pergi sebagai penghormatan. Mufti, Masya Allah, Mufti wilayah dulu, Datuk Dr. Zulkifli, dia pergi menziarahi kaum-kaum tersebut sebagai ta'lif dan ikraman lahu, untuk menunjukkan sikap yang baik kepada mereka. Tak menjadi masalah. Itu dibetulkan dalam hati kita. Kadang-kadang masyarakat memandang sinis perkara tersebut. Itu atas kebijaksanaan tuan-tuan lah. Macam mana tuan-tuan nak menghadiri majlis tersebut. Jangan kehadiran tadi menguatkan majlis dia. Tidak. Kalau kita orang biasa ni, kehadiran kita tidak menguatkan majlis mereka lah. Tapi kalau orang-orang in front, orang-orang di hadapan, kehadiran mereka itu diteliti. Misalnya ulama-ulama, kehadiran mereka dalam satu-satu majlis itu dijadikan dalil dan sebab untuk pengharusan ataupun pengharaman. Pengharusan ataupun larangan daripada majlis tersebut. Tapi orang-orang in front kena jagalah perkara-perkara ini dan dilihat secara hikmah. Dilihat secara hikmah. Bagi orang awam, biasa tadi lain. Sebab kadang-kadang kami orang-orang in front, jadi kami melakukan sesuatu perkara tadi mesti dengan berhati-hati. Kena berhati-hatilah. Bukan nak kata tak boleh, bukan kata boleh. So atas dasar kepandaian dan kesulitan tuan-tuan dalam perkara ini. Bukan bila adanya larangan benda tu tak boleh terus. Tapi larangan tadi adalah disebabkan bersyarat. Larangan tadi adalah disebabkan dengan bersyarat. Okey. Jadi di sini, jadi dengan sebab tadi ramai orang-orang munafik telah masuk Islam, telah kembali kepada ajaran yang benar dan mengikuti amalan yang Nabi. Tapi si munafik yang mati, yang kafir tadi, sembahyang Nabi tak ada faedah pun untuk dia, tak ada faedah pun untuk dia, tak membantu pun dia untuk menyelamatkan dia daripada azab. Cuma ilah ulama cari kenapa Nabi buat tadi sebagai dasar balas kebaikan dia yang ditunjukkan yang diberikan kepada keluarga Nabi, iaitu pakcik Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, apabila beliau ditangkap sewaktu peperangan Badar sebagai tawanan. Okey. Jadi balik kepada cerita Maulana tadi.
Oh, barulah Syiah tu kata, oh itu orang dakwah dia niat aku ni kembali kepada jalan yang betul. Jadi dalam hati dia dah termasuk dah tadi. Masya Allah, bagus orang macam ni. Dia masih menganggap bahawa aku ni bersama dengan mereka dan tidak dipisahkan dengan mereka. Apabila dia atas cerita selalu dia nak cerita, apabila orang-orang Kristian Hindu telah menghindukan orang-orang India, orang-orang Islam di India, telah di zaman mula-mula dakwah dulu. Bila Maulana Ilyas buat dakwah, dan Maulana Ilyas buat dakwah kepada orang Mewat, dan orang Mewat ni orang Islam, tadi kehidupan Islam dah tak ada dalam kehidupan mereka. Orang kampung, kehidupan Islam dah tak ada dalam kehidupan mereka dah. Tak ada kehidupan Islam dalam mereka. Nama mereka pun dah ditukar. Dah jadi orang Hindu. Dan semua dah jadi amalan Hindu. Dah amalan Islam dalam diri mereka. Maulana Ashraf Ali Thanwi yang sezaman dengan Maulana Ilyas. Apabila Maulana Ilyas menjalankan dakwah, Maulana Ali Thanwi ini satu ulama besar. Kita kata Ashraf Ali Thanwi ini ialah mujaddid dulu. Pada masa itu dia adalah mujaddid. Selepas Maulana Rashid Gangui itu di benua India, kita telah bincangkan tentang mujaddid dahulu. Dia adalah mujaddid yang ke-14 kalau dalam senarai di India yang ditulis oleh kawan saya dalam tesisnya, dalam pengamatan tesis beliau. Okey, tak apa. Jadi dia telah menulis mana-mana kaum. Dia kadang-kadang kita tulis benda yang satu benda kita tulis, tapi bukan dia nak meng-highlightkan satu perkara. Jadi bukan tulisan itu melarang sepenuhnya. Jadi tapi dia mesti ada dalil dan hujah lah. Jadi dia menulis siapa sahaja yang terlibat dalam kekufuran, maka dia telah sekongkol dengan kekufuran tadi. Siapa terlibat dengan kekufuran, maka dia telah sekongkol dengan kekufuran tadi. Itu yang dituliskan dalam satu buku yang ditulis oleh siapa? Oleh Maulana Ashraf Ali Thanwi. Tapi apabila laporan dibuat kepada Maulana Ashraf Ali Thanwi, orang-orang Hindu telah menghindukan orang Islam, maka ada Maulana Ashraf Ali Thanwi kata, kamu tinggal madrasah ni sekejap, kamu pergi pada mereka, tarik balik mereka pada Islam. Tarik balik mereka kepada Islam. Jadi orang kata, Maulana kata dalam kitab tu, kalau kita bersama dengan mereka, kita sekongkol dengan mereka, kerana kita pergi dengan mereka pula. Kenapa pula kita kena bersama dengan mereka? Tulis lain, suruh amal lain. Kenapa? Sebab tu saya kata dia dari sudut yang berbeza. Maulana kata sekarang orang Islam tu dah nak keluar Islam. Orang Islam dah nak keluar Islam. Maka jangan kita keluarkan mereka daripada Islam. Maka kita kena tarik orang itu kembali kepada Islam. Tidak, nanti kamu akan disoal oleh Allah. Kenapa kamu tidak melakukan satu tindakan yang mana ramai Islam telah keluar daripada Islam untuk menganuti Hindu. Walaupun pada kaum tersebut tadi tidak ada tanda pun daripada amalan Islam. Cuma kita kena cari. Kita kena cari apakah amalan Islam yang masih diamalkan oleh kaum tersebut. Dia masih mengaku Islam, cuma kalimah tak tahu, semua amalan dah orang Hindu, tapi masih lagi ada tauhid dalam hati. Jadi apakah amalan-amalan Islam yang masih kekal daripada mereka untuk kita mengekalkan mereka itu sebagai. Jadi cari apa amalan orang sana. Oh, dia kata, Tuan Guru, mereka ini mengamalkan takziah, mengamalkan amalan takziah, iaitu memberi maknanya menyampaikan takziah kan bagi kepada orang-orang dalam kesusahan, orang-orang dalam kematian.
kita menziarahi. Ziarah itu kita panggil dia takziah lah. Nak memberi ucapan, untuk memberi ucapan doa pada mereka, simpati pada mereka atas kematian keluarga tadi. Maka kita menziarahi mereka atas dasar untuk menyampaikan takziah. Ada dua. Itu takziah lah untuk berita-berita atau kematian. Lalu sakit panggil iadah. Menziarahi orang sakit kita panggil iadah. Iadah menziarahi orang sakit, takziah atas kematian. Begitu. Tapi kita ni semua ziarah orang mati. Dalam Melayu kita atas dasar ziarah sahaja. Tapi dalam Arab tu nama-nama dia berbeza. Jadi mereka masih kekalkan lagi. Mana kata, kenapa aku menganggap mereka Islam? Kerana kalaulah kita tak menganggap mereka dengan amalan mereka yang kecil tadi menunjukkan mereka Islam, maka mereka akan menuju kebinasaan. Kita juga akan disuruh oleh Allah. Kenapa sampai buat mereka jadi begitu? Maka dia tinggalkan. Dia suruh anak-anak mereka ini pergi, pujuk mereka ini kembali kepada jalan yang benar. Itulah yang dibuatkan oleh usaha Maulana Ilyas rahmatullah alaih, sehingga timbul di kalangan mereka, Masya Allah, di Mewat sekarang ni, kalau laporan yang telah dibuat, ada 1000 masjid di Mewat dah. 1000 masjid, dan yang hidup 24 jam masjid. 24 jam masjid hidup dengan amalan dakwah, taklim, ta'alum, ibadat dan khidmat. 120 masjid. Sebelum PKP inilah, maknanya 120 masjid telah hidup 24 jam. Bukan satu masjid, 120 masjid. Kita orang pergi mesyuarat 3 bulanan tu, satu laporan 3 bulanan untuk seluruh usaha di India. Dia kata di Mewat kita ada masjid yang telah hidup dengan amalan 24 jam, 120 buah masjid. Jadi dulu kebelakangan dalam agama, tapi setelah diusaha mereka akan ke depan dalam ulah di dalam agama. Balik pada Maulana Jamshid, tak habis cerita Maulana Jamshid. Okey, jadi maka Syiah tadi kata, oh macam tu, dia berfikiran macam tu. Maka dia kata, sekarang Mi'raj, kamu bersaksi, aku telah tinggalkan agama Syiah, aku telah tinggalkan pegangan Syiah, aku sekarang adalah Sunni. Balik kepada Sunni. Dengan menziarahi tadi je, dengan niat itu sahaja, dengan niat itu dan menziarahi tadi. Dengan niat dan menziarahi tadi. Sebab kita ada niat nanti, cuba niat untuk kita ziarahi macam mana yang nak diniat tadi dengan kita nak ziarah itu, apa kesan orang tadi, apa kesan orang itu cerita semula. Itu tak nak cerita di sini, banyak ada yang kita nak ceritakan tadi. Itu juga Maulana ceritakan cerita beliau. Itu Maulana ceritakan pada cerita beliau, macam mana fikir beliau nak datangkan orang ke masjid, nak pergi ajak orang ke masjid dengan fikir itu boleh datang ke masjid. Itu aja. Nanti semula. Jadi dia telah sembunyikanlah keislaman dia tadi. Dia telah sembunyi keislaman tadi. Tapi sebelum dia meninggal, setahun sebelum meninggal, dia panggil semua syiah-syiah di kawasan tu, sebab dia ketua. Dia kata, kamu tahu semua kan, aku ni ketua kamu. Ya, saya tahu. Sekarang saya telah istiharkan, saya telah tinggal Syiah dan saya terus kepada Sunni. Dia iklan di depan pengikut dia. Orang setuju tak setuju, dia kata tak apa, saya nak zahirkan saya semula, saya adalah Sunni. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Masya Allah. Begitu. Atas macam mana niat yang baik tadi mempengaruhi niat kita hak baik. Allah tengok baik kita, tapi janganlah niat yang baik, niat betul tapi cara tak betul. Cara dia tidak menghalalkan niat. Tadi ada juga tempat cara yang tidak menghalalkan niat. Dia sudut lain pula.
Kalau niat betul, kalau cara tak betul, cara tidak menghalalkan niat yang betul tadi. Dia tempat lain pula. Dia tengok satu pandangan yang berbeza. Ada juga cara tidak menghalalkan cara, niat tadi. Cara tak betul, maka bolehlah. Oleh kerana niat betul, cara tak betul, boleh ke? Kata tak boleh. Ada tempat yang berbeza di sini. Jadi dengan niat tadi. Pilih 5 baris lah. Cerita dah panjang dah. Okey. Larangan untuk duduk ialah kerana tiada niat untuk melakukan islah. Nak betulkan mereka. Tetapi jika ada niat untuk membawa mereka ke jalan yang lurus, maka dibenarkan. Jadi pertanyaan muda telah terjawab lah. Ya, saya rasa dah terjawab lah pertanyaan muda kita. Moga Allah sentiasa jiwanya muda, Masya Allah. Muda dalam belajar agama, Masya Allah. Masih muda dan umur nama pun dah muda. Depannya saya rasa dah terjawab. Okey. Larangan memberi salam ialah untuk memulakan memberi salam. Larangan beri salam tu sebab nak mulakan, jika dah mereka beri, kita kena jawab. Kita kena jawab. Sebab Qadariyah tadi masih lagi kita menganggap dia Islam. Laisa lahu ma fil Islam nasibun. Telah kita terangkan pada muka surat 352. 6 golongan. Hadis yang ke-109 bracket 31. 6 golongan yang dilaknat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sittatun la antuhum la'anahumullah kullu nabiyyin yujabu idu fi kitabillah wal mukazzibu biqadarillah wal mutasallitu bil jabaruti liyu'izza man azallallahu wa yazilla man a'azzahullahu wal mustahillu lil haramillah wal mustahillu min itrati ma harramallah wattariku li sunnati rawahu madkhal wa rawahu Razin fi kitabih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 6 golongan yang aku melaknatnya, Allah juga melaknatnya, dan setiap Nabi doanya diterima. Ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah. Pertama, orang yang menambah apa yang ada pada kitabullah. Tambahan pada kitabullah. Tambahan daripada perkataan mereka mengatakan itu adalah juga daripada kitabullah. Orang yang mendustakan takdir. Orang yang mendustakan takdir. Ketiga, orang yang memerintah dengan kuasa untuk memuliakan orang yang Allah hina daripada orang yang jahil dan fasik, dan menghina orang yang Allah muliakan yang terdiri daripada golongan para ulama dan para salihin. Keempat, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kelima, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan ke atas keturunanku. Keenam, orang yang meninggalkan sunnahku. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Madkhal dan Imam Razin di dalam kitab beliau. Okey. Allah melaknat. Dan telah kita jelaskan dahulu perkataan laknat. Kenapa tidak dibenarkan melaknat itu dari sudut umum, dari sudut kita melaknat seseorang. Di sini Allah sendiri melaknatnya. Iaitu melaknat bila ni? Pada zaman yang akan datang. Pada golongan-golongan ini, laknat ini akan diberikan pada mereka pada zaman mustakbal. Begitu juga Nabi melaknat mereka. Nabi sendiri juga melaknat mereka. Doa seorang Nabi pasti diterima. Dan baginda adalah seorang Nabi. Doa Nabi-Nabi Allah terima. Aku pun Nabi. Maka nescaya doa aku ni Allah terima. Pertama ialah orang yang menambah dalam kitabullah. Apa maksud menambah dalam kitabullah? Dalam tafsir sememangnya ada tambahan. Dalam kita belajar tafsir jalan lain ke, ditulis alif, lam, mim, dia pun bracket tafsirnya. Wallahu
Ya'lamu bimuradihi. Allah itu lebih mengetahui apa akan maksudnya huruf-huruf muqatta'at tadi. So ada tambahan. Tambahan tadi sebagai tafsir untuk la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Ulama telah tafsirkan la syakka, tidak ada kesyakkan pada kitab tersebut. Syak kitab itu la raiba la syakka. Jadi ada penambahan di situ di dalam tafsir. Dalam tafsir memang ada tambahan. Maksud tambahan ialah menambah perkataan sendiri dan mendakwanya adalah daripada kitabullah. Dia tambah tu, dia dakwa bahawa tambahan tu daripada kitabullah juga. Itu juga kitabullah. Okey. Seumpama Syiah mengatakan mereka mempunyai 40 juzuk. Syiah ni dia tambah 10 juzuk Quran lagi. Dia tambah lagi. Dahlah Quran tu 30 juzuk. Dia tambah rekod sendiri dan dia katakan Quran tu 40 juzuk. 40 juzuk. Pada awal-awal peringkat budak-budak Syiah mengaji dengan kita juga. Hafal Quran juga 30 juzuk. Lepas tu dia menghafal lagi 10 juzuk. Tapi cerita ini tidak menafikan bahawa bila satu orang Syiah tu dia kafir, maka dia tidak boleh menghafal Quran. Ustaz kafir tu dia ngapal juga Quran. Kata dia tak boleh hafal Quran tu. So dia dua situation yang berbeza. Kita tak lihat. Kita sebab itu satu-satu perkara tuan-tuan, kita tidak melihat daripada satu sudut. Kita harus melihat daripada banyak sudut. Laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Jika tidak ada pandangan sudut yang berbeza, maka terbatallah hikmah di dalam dunia ini. Dia terbatal. Jadi sebab itu saya tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tu CEO ke, pejabat ke, tuan-tuan ketua dan sebagainya, mungkin lontaran pengesyuran, cadangan-cadangan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu, orang-orang di bawah jagaan tuan, bersalahan dengan keputusan nak buat, maka telitilah lontaran cadangan tadi dengan 2 kali pandang. Telitilah lontaran cadangan itu. Kita panggil lontaran lah. Maksudnya satu cadangan yang dibentangkan tadi. Telitilah dengan 2 kali pandang. Bukan seimbas lalu dengan melihat, oh benda ni bercanggah atau bertentangan dengan apa yang aku fikirkan dan apa yang aku nak buat keputusan tentangnya. Dia perlu dilihat dari sudut itu. Dia perlu dilihat dengan pandangan tadi. Pandangan beza tadi. Dan mencari titik kesinambungannya. So, pandangan itu kita mesti lihat. Bagi mereka, bagi tuan-tuan, Masya Allah, CEO ke, GM ke, maknanya orang-orang yang mengendalikan sesuatu tugas, yang diberi untuk mengendalikan sesuatu tugas, atau yang diberikan untuk ataupun menjadi ketua kepada sesuatu department. So, lihatlah dari sudut demikian. Sebab pandangan yang berbeza sebenarnya dari sudut yang berbeza. Tak semestinya pandangan yang berbeza itu dia menentang apa yang kita nak laksanakan. Allah. Boleh? Begitu. Okey, jika lafaz itu ditambah untuk menerangkan, nak terangkan makna atau mentakwilkan, takwil itu mentafsirkan Al-Quran. Agar orang ramai memahaminya, maka ia dibolehkan. Tambahan tanpa takwil tidak dibenarkan. Tambahan tanpa adanya tafsir. Takwil itu tafsirlah. Mereka yang melakukan bid'ah, mereka yang melakukan bid'ah ialah mereka yang tidak menolak sunnah
tapi mereka mendakwa apa yang mereka lakukan juga adalah agama. Jadi orang-orang bid'ah ni dia tak tolak terus hak syariat ni. Dia tak tolak terus syariat, tapi mereka juga mendakwa apa yang mereka buat ni syariat. Mereka tak buang. Sebab tu kita kata bid'ah tu, dia tidak menuju kepada kekufur, dia tak kafir lagi. Sebab dia tak menafikan yang asal, dia tak menafikan yang syariat. Cuma yang dia tokok tambah tu dia kata syariat. Tu yang beza tu. Dia tak menafikan dan dia masih menganggap itu syariat. Dan syariat yang barulah. Itu dalam bid'ah, nanti kita bincang perbincangannya. Yang Allah haramkan dan menghalalkan, memerintah dan mendusta takdir. Yang kedua, orang-orang yang mendustakan takdir. Tadi kita lah bagi tahu dah penjelasan tu, saya tak jelaskan di sini. Dan orang yang memulia, untuk memuliakan yang Allah hina dan menghina untuk, dan orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi apa yang Allah haramkan, saya turun ambil nombor 4 selalu di situ. Sebab orang yang memuliakan, di sini saya tak nak bentang lagi dan saya tak nak jelaskan lagi perkara yang ketiga. Sebab itu saya meninggalkan, saya tidak highlight, saya hanya terjemah sahaja dan saya tidak highlight untuk perkara ketiga dan untuk pergi kepada yang lebih dalam. Sebab perbincangan nanti ada di hadapan dan seterusnya. Okey. Sebab banyak lagi, baru kita ngaji 100 hadis, kita ada 6,000 hadis di dalam penerangannya akan datang nanti. Sebab tu saya tak ulas di sini. Dan dalam asatizah, ustaz-ustaz kami dia tak mengulas mengenai di sini dengan detailnya. Sebab dia akan ulaskan dalam bab qada nanti. Bab dalam juzuk yang qada nanti. Okey. Ada tempat yang saya ulaskan, ada tempat yang saya tinggalkan hanya dengan terjemahan. Okey. Iaitu apa haramkannya, sama ada untuk melakukan perbuatan yang haram atau merasakannya halal. Benda haram dia telah halalkan, atau melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah untuk dilakukan di tanah haram. Benda yang halal tapi bila di tanah haram Allah haramkan perbuatan tadi, maka dia halalkan. Maksud ketiga ialah menghalalkan perbuatan yang telah Allah haramkan, seperti merampok, mencuri, berzina. Itu jelas dah lagi. Menghalalkan apa yang Allah haramkan ke atas keturunanku. Seumpama zakat yang diharamkan ke atas keluarga baginda, dikatakan ianya halal kepada mereka. Ke atas keluarga Nabi pun, ahli bait pun halal ni, zakat ni tak boleh. Zakat tu dah haram dah untuk keluarga baginda, untuk ahli bait, iaitu untuk isteri Nabi dan sebagainya. Dan untuk ahli bait Nabi ialah bani, dua golongan, iaitu Bani Muttalib, bukan Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib dan Bani Hashim. Muttalib dan Hashim ini dua adik-beradik. Dan dia ada 4 adik-beradik, 2 lagi. Tapi itu tidak dikira ahli bait, sebab semasa Nabi SAW, siapa dah tahu nama dia, lupa, dia ada 4, semua tu anak kepada satu orang, anak kepada cucu pada Kusai. Saya terlupa, nanti saya tengok balik syarah dia, saya terlupa dah nama. Sebab dia 4 beradik ni, Muttalib dengan Hashim, satu lagi Bani apa? Dia ada 2 lagi Bani tadi. Dia ada 4 beradik di situ. 2 sahaja menjadi ahli bait, 2 tidak menjadi ahli bait. Sebab 2 ni menentang Islam, kewujudan dakwah Nabi. So nanti saya terangkan balik, saya terlupa dah nama 2 kaum tadi, 2 Bani tadi, Bani Muttalib. Cuma yang menjadi ahli bait Nabi ialah Bani Muttalib dan Bani Hashim. Anak daripada Bani Hashim dan anak daripada Bani Muttalib. Nabi daripada Bani Muttalib, Nabi daripada Bani Hashim. Adik-beradik Muttalib. Abdul Muttalib tu datuk Nabi ni, bukan Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib. Bani Muttalib dan Bani Hashim. Daripada Hashim tu, daripada keluarga Nabi, daripada Bani Hashim, bukan Bani Muttalib. Sebab Muttalib, Hashim ni ada 2 adik-beradik dia. Dia ada 4 adik-beradik. Anak kepada siapa dah? Nanti saya terlupa dah anak kepada siapa.
Terlupa, nanti kena tengok balik. Tengok balik dari segi nasab tu. Saya akan beritahu semula lah. Kadang-kadang hari selalu gunakan handphone saya ni sebagai live. Jadi benda tu al-ilm fi sutur, duduk dalam tu, dalam kepala ni kadang-kadang terlepas pandang. Okey. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, bukan Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib, Bani Muttalib. Ahli Bait juga adalah Nabi dan anak-anak Nabi. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Di sini tulis sini Bani Abdul Muttalib. Sebenarnya Bani Muttalib. Jalo. Daripada keluarga Bani Hashim. Nabi adalah daripada keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan yang keenam ialah mereka yang meninggalkan sunnahku. Mereka yang meninggalkan sunnahku. Iaitu meninggalkan sunnah. Apabila meninggalkan sunnah, maka mereka akan mengamalkan bid'ah, iaitu mengikuti tarikah Yahudi dan Nasara dan menyerupai mereka. Mereka inilah yang dilaknat, orang-orang yang menyerupai amalan-amalan Yahudi. Oleh ia juga boleh merujuk kepada mereka yang meninggalkan sunnah fardu dan sunnah muakkadah yang besar. Sunnah ini telah kita jelaskan, perkataan sunnah ini di zaman Nabi dia umum. Tapi zaman kita sunnah tadi telah dikhususkan dengan perbuatan sunat selepas fardu. Jadi sunnah yang fardu. Perkara-perkara sunnah yang fardu. Bani Muttalib. Sunnah yang fardu. Sunnah-sunnah yang fardu tadi. InsyaAllah kita akan terangkan balik tentang keturunan Nabi. Nanti saya akan jelaskan pada penerangan yang akan datang dan seterusnya lah. Nanti saya akan jelaskan. Empat adik-beradik tadi, dua dikira ahli bait, dua tidak dikira ahli bait. Nanti saya akan jelaskan semula. Kematian di tempat yang telah ditakdirkan. Mati di tempat yang mana Allah dah takdir dah. Maka Allah telah takdir. Begitu. Wa an Matar ibn al-Ukamis radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qada Allah li'abdin an yamuta bi'ardin ja'ala lahu ilaiha hajah, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Sayyidina Matar bin Ukamis radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mentakdirkan seorang itu akan mati di suatu tempat, maka dia akan jadikan orang itu berhajat ke tempat itu. Allah jadikan dia berhajat untuk menuju kepada tempat itu, kerana disitulah tempat kematian. Apabila Allah menetapkan tempat kematian seseorang hamba, maka Allah akan menyediakan asbab untuknya menuju pada tempat kematiannya, seperti mana kisah Nabi Sulaiman dan seorang pemuda. Apabila seorang anak muda yang berada di balai penghadapan Nabi Sulaiman, kemudian seorang pemuda lain, iaitu malaikat maut. Jadi satu orang pemuda dia hadir dalam majlis Nabi Sulaiman, dan malaikat maut ni berupa seorang pemuda datang melihat anak muda yang mana dia nak mengambil nyawa padanya. Malaikat maut lah, kuncu-kuncu kepada Azazil lah, pekerja Azazil. Azazil ni boh dia, CEO dia, ketua malaikat dalam bahagian mengambil nyawa. So dia ada ramai lah pembantu dia untuk mengambil nyawa tadi. Dia panggil malaikat maut. Jadi malaikat maut datang untuk mengambil nyawa si pemuda. Dia tengok, satu orang tu dia tengok dengan jelingan mata, tengok. Bila kita hadir dalam satu majlis, orang duk perhati kat kita dengan perhatian yang tajam. Kita selesa tak duduk majlis tu? Tak selesa, sebab kita mencurigai tersebut. Sebab dia tengok, orang tu ada apa niat ke kat aku tu, tengok aku. Ataupun kadang-kadang kan kita jumpa kawan lama dalam satu majlis, kita duk perhati kat dia. Orang tu risau kita perhati dia, sebab kita perhati lama, betul ke kawan aku lama tak jumpa tu.
lain dah. Makin handsome pula tu. Masa dulu sekolah tu taklah handsome sangat. Tapi sekarang Masya Allah, handsome pula dia. Misalnya begitu. Masa sekolah tu, tak laku pun dia. Orang tengok pun tak, budak-budak perempuan pun tak tengok kat dia. Tapi sekarang Masya Allah, semua orang minat kat dia. Siapa kita pun tengok juga. Kena kawan kita. Dia pun risau kita tengok dia tu. Begitu. Misal contoh. Jadi Jibril, malaikat maut tadi duk tengok orang tadi. Maka dia terus menatap kepada anak muda yang duduk di samping Nabi Sulaiman, sehingga menyebabkan anak muda tu takutlah. Maka anak muda tadi beritahu kepada Nabi Sulaiman. Setelah beberapa saat kemudian, maka malaikat maut pun pergi. Lepas duduk tengok lama berapa kemudian dah pergi, sebab anak muda tu takut. Jadi anak muda ini bertanya kepada Nabi Sulaiman, siapa tu orang tu? Nabi Sulaiman memberitahu bahawa malaikat maut adalah Nabi Sulaiman. Malaikat maut. Siapa orang duk tengok kat aku? Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah, siapa duk tengok? Macam tuan-tuan duk tengok saya sekarang kan? Siapa duk tengok aku? Dia kata malaikat maut, tak tahu datang buat apa. Jadi pemuda tadi takut dan dia rasa dia tenang. Dia rasa dia tak tenang berada dalam majlis tadi. Maka dia beritahu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahawa hantar dia kembali kepada kampungnya yang jauhnya beribu-ribu batu. Nabi Sulaiman telah hantarlah dia dengan takhta Sulaiman. Mungkin saya dah jelaskan. Takhta Sulaiman ni Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kepada Nabi Sulaiman setelah dia kembali kepada Allah. Dulu dia buat persiapan. Bila dia buat persiapan dengan tenteranya, kudanya, maka dia terlewat daripada menunaikan perintah Allah dan dia kembali memohon keampunan di sisi Allah. Maksudnya merujuk kepada Allah, dan Allah telah bagi kepadanya satu kerajaan yang tak akan ada selepasnya, iaitu satu takhta. Allah bagi takhta. Nabi Sulaiman dia macam satu takhta berjalan di atas udara dengan kuasa angin. Tak payah pakai minyak. Macam kapal terbang lah takhta ni, macam kapal terbang lah, jalan angin. Hebat lagi. Dan hebatnya takhta Sulaiman AS ni, kalau dalam tafsir kata, dia ada 6,000 seat. Boleh muat 6,000 orang terbang. Ni dia hantar khusus. Seorang hantar dengan takhta Sulaiman 6,000 seat tu, seorang duduk. Jet peribadi hantar khusus, hantar balik. Jadi sebenarnya tentera Sulaiman ni boleh muat 6,000 orang atas takhta tersebut. Di atas takhta tersebut 6,000 orang boleh terbang tanpa minyak. Hebat Allah buat. Tak ada kapal terbang yang ada 1,000 seat sekarang. Paling banyak pun hot latest pun dalam 500 lebih je. Airbus apa semua. 787 tu. 787 so 797 nak keluar pun tak ada yang ada 1,000 orang. Ni zaman Sulaiman AS, dia punya kapal terbang, takhta lah kapal terbang Sulaiman AS ni ada 6,000 seat. Ada berapa? 6,000 seat. Okey. Siapa itu? Nabi Sulaiman memberitahu bahawa dia adalah malaikat maut. Anak muda itu menjadi bertambah takut. Kemudian berkata, wahai Nabi Allah, dengan cara dia menatapku, tentu saja dia akan mengambil nyawaku. Kemudian telah meminta Nabi Sulaiman memerintahkan angin bersama takhtanya untuk memindahkannya tempat yang jauh daripada situ. Jadi Nabi Sulaiman mengabulkan permohonannya. Dia memerintahkan angin itu dengan takhta dia sekali lah, untuk membawa anak muda itu ke tempat yang jauh. Akan tetapi sebaik saja sampai di tempat itu, dia telah menemui malaikat maut yang berdiri di hadapannya. Malaikat maut pergi tengok dah. Kawan ni nak mati dah ni. Tak berapa minit lagi nak mati ni. Tak berapa minit lagi nak mati ni, duduk sini dia. Dan sedangkan kematian dia dah ditetapkan beberapa minit kemudian, tapi duduk sini lagi. Malaikat pun tension. Dia kata, orang ni aku ditugaskan untuk mengambil nyawa dia di tempat
yang begitu jauh daripada tempat yang dia berada sekarang. Lepas tu duduk tengok, dia ni macam mana nak mati ni? Duduk sini lagi. Masa tak lama dah. Sampai ke duduk tempat yang nak mati tadi. Maka ja'ala lahu ilaiha hajah. Allah akan buat orang itu untuk menuju kepada tempat yang mana riwayatnya tadi. Okey. Jadi dia menemui malaikat maut berdiri di hadapannya dan terus mengambil nyawanya. Ini kerana Allah telah membuat keputusan di manakah tempat kematian seorang itu, dan Allah akan menyediakan untuk membawa seorang itu ke tempat tersebut. Adakah kesudahan? Apakah kesudahan anak-anak orang yang mati sebelum balik? Ini perbahasan dia di sini, yang mana kita dah bahaskan sebelum ni, cuma hadis ni datang dan kita bawa balik. Hadis yang ke-111 bracket 33. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah zarariyul mu'minina qala min abaihim faqultu ya Rasulullah bila amalin qala Allahu a'lamu bima kanu amilin qultu fazarariyul musyriqina qala min abaihim qultu bila amalin qala Allahu a'lamu bima kanu amilin rawahu Abu Daud. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu, bukan Aisyah, Aisyah. Aisyah sirah ism fa'il. Aisyah. Aisyah, bukan Aisyah. Salah sebut Aisyah tu. Siapa nama dia? Aisyah. Bukan Aisyah. Aisyah. Jadi kan kita duk sebut Aisyah, Aisyah, Aisyah. Kita tak ada alif. Sebenarnya Aisyah. Ada alif. Lepas ain tu ada alif. Aisyah. Bukan Aisyah. Aisyah lain. Aisyah. Aisyah. Okey. Sayyidatuna Aisyah. Patutnya ada mat di situ kan. Dia kita tuan-tuan tengok kan. Ain hamzah. Aisyah. 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 Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan anak orang-orang mukmin? Baginda bersabda, mereka mengikut bapa-bapa mereka. Aku berkata, tak ada amal pun masuk syurga juga kah? Baginda bersabda, Allah lebih mengetahui, yakni jika mereka hidup, mereka akan lakukannya setelah baligh. Aku bertanya lagi, bagaimana pula dengan keturunan orang musyrikin, anak-anak orang musyrikin? Baginda bersabda, mengikut bapa-bapa mereka. Aku berkata, tanpa amalan. Baginda bersabda, Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka lakukan setelah mereka balik nanti. Daripada hadis ini nyatalah bahawa anak-anak orang musyrikin itu akan ke neraka. Dalam hadis sebelumnya, kita cerita tawakuf tidak diguna pakai. Hadis ini, hadis sebelumnya tidak dah tawakuf tidak diguna pakai. Maknanya tawakuf kita tak boleh beramal dengannya. Telah dikumpulkan semua hadis-hadis berkenaan bab ini, ulama berpendapat orang-orang musyrik juga yang mati, anak orang-orang musyrik yang mati sebelum balik juga ke syurga, telah kita bahaskannya di dalam fasal pertama dahulu. Sekarang kita berada di fasal kedua. Okey. Kedudukan mereka yang menanam, kesudahan mereka yang menanam anak hidup-hidup. Kita kadang-kadang kan kita tengok sesuatu hadis tadi daripada lafaz zahirnya mungkin makna dia berceranggah daripada maksudnya. Sebab itu perlu diterangkan balik oleh ulama akan maksud perkara tersebut. Okey. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-wa'idatu maw'udatu rawahu Abu Daud. Ini kita terjemah lafzi dulu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menanam anak hidup-hidup, al-wa'idah, orang yang menanam hidup-hidup, atau al-mau'udah, dan anak yang ditanam. Al-mau'udah tu anak yang ditanam akan memasuki api neraka. Maksudnya mak dia masuk neraka, anak pun masuk neraka juga. Hak kena tanam tadi oleh mak dia. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ulama berpendapat anak-anak orang musyrikin
syurga. Telah kita jelaskan sebelum ini, perbiasaannya ialah anak-anak orang musyrikin ni masuk syurga juga kalau mati sebelum balik. Mereka mengatakan al-waidah ialah maksudnya bidan. Al-waidah ni bidan. Bukan muk tadi, bidan. Al-waidah tu bidan. Ada bidan yang diarahkan untuk menanam anak perempuan yang dilahirkan. Anak perempuan yang dilahirkan. Dan al-maudah ialah perempuan yang melahirkan anak tadi. Ibunya kan dia sanggup buat macam tu. Al-waidah tadi sepatutnya ibu. Kita kata bidan. Sebab nak lahir tu dia dengan bidan. Jadi melahirkan anak tersebut. Juga akan dimasukkan ke hadis ni, kita mahmulkan dia, kita hamalkan, maknanya kita hukumkan dia pada permulaan Islam. Jadi al-waidah tu bukan mak, al-waidah tu bidan, al-mau'udah tu ialah mak yang melahirkan tadi. Itu perbezaannya. Fasal yang ketiga iaitu fasal yang ditambahkan oleh pengarang. Yang kedua iaitu Imam Tibris rahmatullah alaih dalam kitabnya Mishkatul Masabih. Hadis yang ke-113 bracket 35. Ketetapan 5 perkara pada makhluk. Wa an Abi Hurairah, bismillahirrahmanirrahim, wa an Abi radhiyallahu anhu, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla faragha ila kulli abdin min khalqihi min khamsin min ajalihi wa amalihi wa madja'ihi wa asarihi wa rizqihi, rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan bagi makhluknya 5 perkara. Allah telah tentukan bagi makhluk dia tadi 5 perkara. Ajalnya, bila nak mati. Amalnya, berapa banyak dia buat amal. Tempat tinggalnya, mana tempat tinggal ni dengan di sudut lafzi lagi kita terjemah. Pergerakannya mana dia buat, apa amal, pergerakan yang dilakukannya, dan banyak mana rezeki dia. Hadis riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaih. Faragha tidak digunakan dengan huruf ila tetapi dengan lam jar, iaitu sepatutnya faragha li kulli abdin, bukan faragha ila kulli abdin. Kalau konsep dalam bahasa Arab, dia adalah konsep tidak tepat. Sebab faragha, maka dia tak boleh gunakan dengan ilah. Faragha ni dia mesti digunakan dengan perkataan li. Faragha ni khas untuk li. Sebab bahasa yang berbeza. Qala li. Dia telah berkata kepada saya. Qala li. Qultu lahu. Saya berkata kepadanya. Dia berkata kepada saya. Jadi kita terjemah dia tu. Tapi berkata. Usni musekaha. Meri liye kaha. Musekaha. Jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Urdu dia beza sedikit. Dia tak boleh terjemah. Qala li. Meri liye kaha. Qala li. Liye kaha. Musekaha. So kalau kita terjemah liye dengan se, beza di situ. Maksudnya itu perbezaan pronouns dia dan memberi makna yang tepat. Jadi sebenarnya faragha ila kulli abdin, konsep tu silap lah. Cuma konsep tu kadang-kadang huruf jar tu boleh digunakan untuk sama satu sama lain dengan makna yang sama. Begitu. Jadi faragha kulli abdin itu ibaratnya sepatutnya ialah faragha muntahiyan ila kulli abdin. Faragha muntahiyan. Ataupun pendapat kedua, huruf jar itu boleh digunakan dengan huruf menggantikan huruf jar yang lain. Pendapat yang ketiga mengatakan perkataan faragha juga disilahkan dengan ilah. Ini adalah Sahibul Qamus. Ini untuk orang yang belajar nahwu, dia fahamlah apa yang saya nak cerita kat sini. Okey, tak apa. Ada satu firqah, ada satu fahaman mengatakan bahawa Allah ni tak buat apa-apa. Ni fahaman ni sama dengan fahaman yang terdapat pada fahaman ahli-ahli
falsafah, fahaman ahli-ahli falsafah. Dia kata Allah tak buat apa. Allah tidak melakukan apa-apa. Segala pekerjaan diserahkan pada malaikat. Mereka berdalilkan pada hadis ini. Faragha muntahiyan. Selesai dah daripada semua dah hejah semua dah semua dah buat dah hejasan, dan cuma dia remote saja, tak buat apa, dan serah semua sebulak-bulaknya pada malaikat. Mereka berdalilkan pada hadis. Sedangkan bukan maksud hadisnya sedemikian. Hadis ni bukan maksudnya Allah cipta dia duduk relax dah, dia tak buat apa. Tak, salah. Maksud hadis ini ialah Allah telah selesai memutuskan semua urusan. Maksudnya Allah dah tetap dah selesai dah buat keputusan untuk semua manusia. Bukan Allah selesai, Allah tinggal terus, tak. Maksudnya Allah dah selesai memutuskan semua urusan. Kan kadang-kadang dia dah putus. Bila ketua dah putus, ni satu umpama, ketua dah putus tu benda tu tak habis lagi. Pelaksanaan tu kena buat lagi, putus saja, lepas tu tinggal. Oh, senanglah mesyuarat tu, putus-putus tinggal jadi. Putus-putus tinggal jadi. Tak, mesti ada tindakan daripada keputusan yang telah dibuat. Kalau putus saja, asyik mesyuarat saja, asyik mesyuarat saja, tak pernah laksanakan keputusan tu, tak boleh. Salah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, maksud hadis ini ialah Allah telah selesai memutus semua urusan. Sebab kasih sayang Allah lah, Allah tidak memberitahu apa yang telah diputuskan olehnya. Nikmat besar kita tak tahu apa keputusan Allah pada kita. Kalau Allah memberitahu kita keputusannya, maka banyak pekerjaan yang tidak dapat dilakukan kerana ketakutan atau kebimbangan atau hanya berserah. Dah tahu dah, serah ajalah, dah nak jadi dah benda ni, serah ajalah. Kadang-kadang kan kita menyerah kalah sebelum kalah, menyerah sebelum kalah. Pantang ajal sebelum maut. Kita pun kata pantang ajal sebelum maut. Maut tak datang, mana ajal boleh datang? Pantang ajal, tak mati sebelum maut datang pada kita. Tapi bila maut datang, benda kecil pun mati. Sebab kita tak tahu. Jadi Allah sembunyikan daripada kita, itu satu nikmat yang besar. Disebabkan tidak mengetahui bila waktu kematiannya, maka kita terus berusaha. Masya Allah, kita buat. Kalau boh nak mati seminggu lagi, sebulan lagi, CEO nak mati, tak sign cek dah. Oh, habis orang lain lapar belakang dah. Gaji tak boleh. Sebab apa? Bos tak sign cek. Nak keluar duit macam mana? Nak bagi gaji macam mana? Jika tidak, mungkin kita akan terus beribadat. Dan orang tak terus ibadat dah, maka rosaklah urusan pengimarahan dunia. Kita dah ibadat dah sebab kita nak mati. Orang lain tu tak nak mati, itulah kesianlah dia. Untuk tidak mengetahui bila waktu kematian itu satu nikmat yang besar, supaya kita membuat persiapan. Dan kita jelas dah, ingat mati tu bukan masuk mati dah. Ingat mati tu buat persiapan sebelum mati, supaya kita dapat membawa bekalan untuk kematian. Semua itu dilakukan oleh Allah. Firqah batil ini mengatakan Allah mencipta akal pertama, kemudian akal seterusnya, akal kedua, sehinggalah akal ke-9 akan mencipta akal ke-10. Lepas tu mereka kata, mengikut mereka akal ke-10 itu Jibril, dan kemudian Jibril lah yang mengurus mencipta ini. Na'udzubillah. Kita jawab, kulla yaumin huwa fi sya'nun. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaumin huwa fi syan. Huwa fi syan. Tiap-tiap masa dia dalam urusannya. Mana setiap hari Allah Ta'ala menjalankan urusannya. Kulla yaumin, setiap hari, setiap masa. Dia tak kata setiap hari ni. Yaumin ni dia terjemuh setiap masa. Setiap masa dia, yakni Allah dalam urusannya, mencipta dan mentadbir seluruh makhluknya. So dia dalam bracket. Di urusan apa? Mencipta dan mentadbir seluruh makhluknya. Surah Ar-Rahman ayat 29. Allah Ta'ala setiap hari kebesarannya, setiap hari
dan setiap masa kebesarannya bertambah dan tak pernah berkurangan. Kehebatannya bertambah dan tak pernah berkurangan. Tak pernah berkurangan dan dia bertambah-tambah dan tak pernah berkurangan langsung pun. Setiap hari dalam urusannya mencipta. Setiap hari dan masa terzahirlah sifat jalaliyah, sifat keperkasaan Allah, dan sifat jamaliyah, sifat kecantikan dan kesempurnaan yang pada Allah. Jamalnya Allah itu sempurna, jalalnya Allah itu sempurna bagi Allah. Cuma kita hanya mewarisi, Allah suka kita mewarisi. Kita suka Allah Ta'ala kita suka mewarisi sifat jamal supaya kita jadi sempurna, insan yang sempurna. Tapi Allah tak suka kita mewarisi sifat jalal, kerana jalal Allah itu sempurna, tapi jalal bagi kita adalah keburukan. Kita bongkar, sombong, takabur bagi insan adalah keburukan, tapi bagi Allah itu kemuliaan. Allahu Akbar. Faragha ialah kinayah. Faragha ini makna kinayah, makna yang kita tak boleh tengok selapis. Makna kinayah kepada adamut taghayyur, yakni apa yang ditulis ia tidak akan berubah kalau untuk mubram, merujuk kepada takdir mubram. Amal baik atau buruk, diam atau bergerak, macam mana diam dan macam mana bergerak, semuanya telah ditetapkan, telah ditulis oleh Allah di mahfuz yang diperintahkan kalam untuk menulisnya ilal abad. Benda ni kita dah bahas dah. Okey. Madji'ihi memberi dua makna. Satu memberi makna iqamah, maknanya tempat iqamah, maknanya kita bermukim. Dan asad bermusafir. Mana kita akan bermukim, mana kita akan tinggal, tempat mana kita akan tinggal, manakah kita akan bermusafir, ataupun ke mana kita akan bersafar telah ditetapkan. Ataupun madji' ni juga memberi makna kubur. Mana tanah kubur kita? Asar iaitu memberi makna neraka. Ganjaran pahala dan dosa telah ditulis, rezeki dan makanan telah ditulis. Rezeki, makanan semua ditulis, cuma Allah tak bagi tahu kat kita je. Banyak mana Allah tulis, apa yang Allah tulis, Allah selindungkan daripada kita dan Allah tidak memberitahu kepada kita akan perkara tersebut. Rezeki pun dah ada, tapi rezeki ni ada dua lah. Rezeki hak zahir, hak kita makan ni. Nabi kata rezeki itu ada tiga. Satu, dari sudut lain pula, apa yang kita makan selesai, apa yang kita makan, apa yang kita pakai dah buruk dah. Yang baju yang baru kita pakai dah buruk, itu rezeki kita. Dan apa yang kita makan dan apa yang kita minum, itu hak kita. Yang lebih tu hak orang lain. Rezeki waris. Okey, ada dua rezeki, tapi sudut lain pula, zahir dan maknawi. Rezeki seperti zahir, seperti kita lihat makanan, kediaman, harta dan sebagainya. Rezeki maknawi ialah akhlak yang baik. Itu rezeki. Orang dapat akhlak yang baik, orang dapat peribadi yang baik, itu rezeki. Tapi orang ada juga orang peribadi yang tak senonoh. Itu juga merupakan rezeki. Kita nak elok daripada rezeki-rezeki yang tak senonoh tadi. Kita tak elok, kita dah elokkan, kita dah pergi kepada rezeki-rezeki tadi. Jadi, zahir seperti kita melihat makanan, kediaman, harta dan sebagainya. Maknawi ialah akhlak baik atau buruk, kebajikannya, sifat takwanya dan sebagainya. Iaitu dari sudut kuantiti, kemiah, atau dari sudut cara, iaitu pelaksanaannya, kaifiyat. Kedua-duanya, macam mana cara melaksanakannya, apakah bilangannya. Kaifiyat ni macam mana kuantiti dia, kaifiyat dia, pelaksanaan dia, mutu kualiti dia. Dan kemiah ini adalah kuantiti dia. Kedua-duanya telah ditetapkan, senang untuk mendapat rezeki atau susah
banyak mana ilmunya atau kurangnya, semua telah ditulis oleh Allah. Kita je tak tahu, cuma kita diperintahkan dengan satu hukum yang itu kita mukallaf. Kita dah mukallaf 2 kali dah pergi rumah jumlah Mu'tarizah bagi mereka yang bertanya di dalamnya. 2 kali dah, kemarin pergi, mari dulu pergi, kemarin pun pergi rumah mak. Okey. Mereka membahaskan takdir akan disoal pada hari kiamat. Kita duk bahas dah bab takdir ni 35 hadis. Jadi kita akan disoal kepada hari kiamat nanti. Wa an Aisyah radhiyallahu anha قالت سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. رواه ابن ماجه. سيدتنا Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bercakap sesuatu tentang takdir akan disoal tentangnya pada hari kiamat, dan barang siapa yang tidak bercakap tentangnya tidak akan disoal tentangnya perkara tersebut pada hari kiamat. Hadis yang ke-114 bracket 36. Mereka yang membahaskan tentang takdir akan disoal oleh Allah. Jadi kita tu bahas takdir dah, bab takdir ni. Nanti hari kiamat Allah soal lah. Oleh itu sekarang ni sudah berapa banyak perbahasan takdir yang telah kita bincang dan cakapkan. Daripada bab takdir hingga sekarang dah hampir 35 hadis dah. Bukan hampir, dah 35 hadis dah. Hari ni hari kita. Mereka yang membahaskan takdir tadi akan disoal oleh Allah. Oleh itu sekarang ni berapa banyak perbahasan takdir yang dan dicakapkan daripada permulaan bab takdir hingga sekarang. Sebenarnya larangan itu berkenaan takdir secara umum, tetapi secara bersyarat atau bukan secara mutlak. Mutlak ni secara umum, secara keseluruhan tak. Maksud takdir yang tidak boleh dibahaskan ialah membahaskannya dengan menggunakan akal. Kita bahas tu guna akal kita. Tak bolehlah. Perbahasan yang berdasarkan Quran dan hadis adalah dibenarkan untuk kita yakini akan takdir tadi, supaya kita faham dan kita redha dengan qada Allah Ta'ala. Perkara akan disoal, setiap perkara akan disoal. Jadi pemberitahuan ini akan disoal itu sebagai satu takkid, penekanan, dan dikhususkan kepada takdir sebab dia satu ancaman. Sebab apa? Allah akan tanya kita semua benda-benda ni. Jangan bahas dengan otak kamu, jangan bahas dengan fikiran kamu. Kenapa masuk? Satu orang dia masuk kawasan larangan. Dah tulis dah no entry. Masuk juga. Bila masuk kita jumpa polis. Polis kata, "Kenapa tuan masuk? Tak tengok ke?" Kenapa dia kata macam tu? Itu satu taubih, satu ancaman. Dah tulis pun masuk juga. Kenapa masuk? Jadi pertanyaan di sini bukan pertanyaan, tetapi satu ancaman. Oleh itu, mereka tidak mendapat taubih. Inilah orang yang berjaya, dan mereka yang diancam inilah akan menerima nasibnya. Akan menerima nasibnya. Jadi ancaman tadi. So kita ada banyak lagi perbahasan kita tentang takdir. Bagaimana cara untuk mengubat hati. Ini ajib hadis ni. Bagaimana cara nak ubat hati. Tentang takdir lah. Sebab cara ni sebab kebimbangan dalam bab takdir. Dan macam mana nak ubat hati kita tentang takdir. Kadang-kadang takdir ni kita agak menjemurkan sedikit. Tapi tak jemur pun seronok. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita untuk hari yang seterusnya. Mungkin dalam perjalanan saya minta esok saya nak cuti lah 1 hari. Saya nak cuti 1 hari esok
So kita tak ada ke udara esok pagi atau petang, kita tak ada ke udara. Kita berjumpa di hari Selasa malam. So saya nak minta cuti lah, sebab saya nak bertolak. Saya rasa saya nak bertolak esok pagi, tak sempat pengajian kita. So nak bertolak pagi, so sampai dah hampir petang, rasa badan penat. So hari Selasa kita ada mesyuarat penting lah. Dan selepas tu hari Selasa malam lah kita berjumpa, insya-Allah. Sebelum ni kita boleh buat kelas malam, tak apa. Kita berjumpa di hari Selasa malam. Satu hari Isnin, tuan-tuan diberi kebebasan bercuti. Kita bercuti lah satu hari, insya-Allah. Nanti kita akan teruskan juga pengajian kita di bulan 6 ni, kita teruskan, dan pengajian kita bulan 7 kita tengoklah nanti kami hari Selasa nanti mesyuarat macam mana, sebab nak tengok SOP macam mana pelajar-pelajar madrasah dah dibenarkan, macam mana SOP dia, SOP dia. So insya-Allah kita akan bertemu hari Selasa malam lah. Cuma untuk peringatan tuan-tuan, peringatan kita tuan-tuan, insya-Allah jangan lupalah tentang jumpa kita di daurah nanti. Jangan lupa tentang perjumpaan kita di daurah nanti. Masih banyak lagi tidak mendaftarkan diri. Kita akan bincang jugalah. Nanti daurah nanti pun kita akan bincang juga. Adakah kita nak buat sebulan sekali atau sebulan 2 kali? Sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Tengoklah atas permintaan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak buat sebulan sekali ni kekerapannya berlaku, so mungkin kita akan buat 3 minggu sekali ke dan sebagainya. Tengoklah atas perbincangan tuan-tuan. Tapi saya bersedialah untuk sebulan 2 kali. Tapi kalau tuan-tuan mungkin tak bersedia ke, tuan-tuan kata nak sebulan sekali ke atau 3 minggu sekali pun, tak apa. Saya tak kisah, untuk kemudahan tuan-tuan juga. Bagi saya, bila saya mulakan sesuatu, saya akan sudahkanlah. InsyaAllah kita minta dengan izin Allah SWT, saya akan sudahkanlah. Jadi ada peluang yang saya tak sibuk sekarang ni, so saya boleh buat banyak sikit. Takut saya sibuk nanti, peluang itu susah nak dicari nanti. Begitulah. Jadi tak apa, itu bab lain. Tapi kita bertemu di daurah yang ketiga kita nanti pada 27 dan 28. Jangan lupa untuk berdaftar. InsyaAllah kita akan mulakan pada jilid kedua, Kitabut Taharah. Kita akan mulakan jilid kedua, iaitu Kitabut Taharah. Kitabut Taharah tu macam mana? Atau daurah tu macam mana? Tuan-tuan boleh bertanya. Yang mereka yang bertanya Safiuddin ni, boleh bertanya kepada admin. Kita boleh bertanya kepada admin 017-603-4897. 603-4897. Bertanyalah di admin untuk macam mana. InsyaAllah perkara tadi sebut kita ikut jadual lah macam mana tuan-tuan mudah. Tapi saya nak tanya tuan-tuan sanggup tak daurah ni sebulan 2 kali? Itu saja. Bagi saya boleh. Tapi tuan-tuan lah pula yang nak menghadiri tadi. Tapi kita tengok apa-apa pun nanti kita akan bincangkan. Cuma saya nak sediakan tuan-tuan dahulu. Takut perubahan tu mungkin mendadak dan sebagainya. InsyaAllah, moga Allah mudahkan kita. Pengajian kita Allah mudahkan. InsyaAllah saya target dalam 3 tahun lebih habislah pengajian kita seluruhnya. InsyaAllah. Wallahualam, apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah nanti untuk link daurah ni saya akan, sebab oleh kerana kita di kampung, so nak hantar balik link daurah daripada setiap orang peserta tu agak susah, sebab oleh kerana internet dia terlalu lembab. Nanti mungkin esok kita akan hantar semula sekali link daurah yang ketiga pada tuan-tuan. Jadi pada tuan-tuan yang sudah berdaftar dan menerima link yang ketiga ni untuk daurah, dan link daurah untuk yang ketiga ni tuan-tuan abaikanlah. Tapi kadang-kadang kan kita ni kan ramai orang veteran. Ramai orang veteran. Jadi kadang-kadang dia tak terlepas pandang lah. Kadang-kadang dia tak baca lah iklan tu. Jadi bertanya macam-macam di sini. Tuan-tuan lah cuba jawabnya. Ada orang tu, hari ni tak ada kelas ke?
baca apa yang telah kita wallkan di situ di paper. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal يا منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم.